Saya ada satu kenyataan pada hari ini bersabit dengan pembekalan dakwah kekal dan juga barang-barang pilihan raya lain berhubung dengan kenyataan yang dibuat oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Syahidan Kassim semalam. Beliau menyatakan dan menamakan beberapa syarikat, dan salah satu syarikat yang dinamakan sebagai menerima kontrak pembekalan, kalau tidak silap saya, yang berkaitan dengan T-shirt adalah satu syarikat bernama Nash Ventures Sdn Bhd. Topi. Kontrak pembekalan topi yang diberikan kepada Nash Ventures Sdn Bhd itu telah disahkan di dalam Parlimen semalam, dan saya berpendirian pengesahan daripada menteri itu mengiyakan maklumat yang saya telah maklumkan kepada Parlimen mengenai seorang ahli perniagaan yang bernama Muhammad Saleh Muhammad Ali yang telah mendapat kontrak perbekalan barang-barang termasuklah topi, T-shirt dan dakwah kekal secara rundingan terus dari SPR, termasuklah salah satu laginya syarikat lain iaitu Integrated Challenger Malaysia Sdn Bhd. The debate yesterday and the response given by Datuk Seri Syahidan Kassim in the House was, in my mind, extremely important because it confirms the veracity of the information that we have provided. It was an insider information given by SPR. I brought it to day one to get confirmation from the House, and that was given by Datuk Seri Syahidan Kassim. Although he refused to name the company awarded the contract for the Indelible Ink. Nevertheless, the fact that he admitted that there were a series of companies which were awarded other contracts, and one of that was Nash Ventures Sdn Bhd, that confirmed earlier information that 3 companies controlled by one Muhammad Saleh, one Muhammad Ali were involved in the contract for Indelible Ink. Saya ingin menarik perhatian mengenai Nash Ventures Sdn Bhd yang mempunyai pertalian dengan Muhammad Saleh Muhammad Ali seperti berikut. Salah seorang pengarah syarikat iaitu Syamsiah binti Mansur, nombor kad kenalan 671219665048. Saudara-saudari boleh rujuk kepada helaian terakhir pengarah-pengarah Nash Ventures Sdn Bhd, salah seorangnya bernama Syamsiah binti Mansur. Beliau juga adalah pengarah syarikat dan pemegang saham kepada Allison's Corporation Sdn Bhd yang sebelum ini saya dedahkan turut mendapat kontrak pembekalan daripada Kementerian Pertahanan. Dan saudara-saudari boleh rujuk kepada carian dari Suruhanjaya Syarikat Malaysia yang mengesahkan bahawa pengarah-pengarah Allison's Corporation termasuklah Muhammad Saleh, termasuklah Syamsiah binti Mansur, termasuklah Nosiah binti Yusof, iaitu seorang pekerja kepada Muhammad Saleh dan Muhammad Ali. Seperti yang telah kita ketahui, pemegang saham lain dan pengarah syarikat di dalam Allison's Corporation Sdn Bhd adalah Muhammad Saleh Muhammad Ali. Kalau mengikut peraturan dan standard perakaunan dan laporan kewangan, kedua-dua syarikat ini iaitu Allison's Corporation dan juga Nash Ventures dikira sebagai syarikat yang berhubung kait. If you go by the financial reporting standards, because of the common directorship of the companies, both companies, Nash Ventures and Allison Corp Sdn Bhd, are related companies. That means both the director Syamsiah and Muhammad Saleh Muhammad Ali are considered as related persons. Kemudian kita tengok kepada nombor kad pengenalan. Syamsiah binti Mansur juga turut lahir di Singapura. Nombor kad pengenalannya itu di tengahnya 66 dan lahir pada tahun yang sama dengan Muhammad Saleh bin Muhammad Ali, yang memungkinkan mereka ini adalah kenalan yang lama. Kemudian saudara-saudari rujuk pula kepada alamat kediaman yang digunakan di dalam maklumat syarikat. Kedua-dua Muhammad Saleh bin Muhammad Ali dan Syamsiah binti Mansur beralamat yang sama di Seksyen 2 Shah Alam.
Jadi mengikut maklumat dan juga siasatan yang kita telah buat, mereka ini besar kemungkinan ada pertalian suami isteri. Syamsia Mansur adalah isteri kepada Muhammad Saleh dan Muhammad Ali. Dan akhir sekali, saya tidak sertakan keseluruhan carian syarikat. Saudara-saudari boleh semak after this. I will email the full company search. Alamat perniagaan yang didaftarkan untuk ketiga-tiga syarikat tersebut iaitu Integrated Challenger Malaysia Sdn Bhd, Allison's Corporation Sdn Bhd dan Nash Ventures Sdn Bhd adalah di alamat yang sama, iaitu nombor 44A dan 44B, Jalan Tengku Ampuan Zabedah di Seksyen 9 Shah Alam. Saya pasti ada beberapa rakan-rakan media yang telah cuba menjejaki. Saya dimaklumkan ada yang berjumpa SPA. Saya tidak pasti sama ada mereka ada actual place of business, tetapi ini alamat yang digunakan untuk mendaftarkan syarikat-syarikat ini. Yang paling penting ialah kesemua maklumat ini mengesahkan bahawa syarikat-syarikat yang dikawal oleh individu bernama Muhammad Saleh Muhammad Ali ini telah berjaya mendapat kontrak-kontrak pembekalan dakwat, kemeja dan topi secara rundingan terus dengan SPR. Perkara ini tidak dinafikan, malah disahkan di dalam Dewan semalam oleh Datuk Seri Syahidan Kasim. Hakikat bahawa syarikat-syarikat ini yang rekod kewangannya pun tidak dikemaskini. Kalau saudara-saudari lihat kepada carian syarikat nanti, ringkasan laporan kewangan, kali terakhir Nash Ventures memfailkan akaun adalah bagi tahun kewangan 2009 dan dia dianugerahkan rundingan terus ini bagi dalam tahun 2013 dan mengikut filing terakhir itu dia tidak mempunyai sebarang perolehan. It's nearly a dormant company with no revenue, dan ini syarikat yang dianugerahkan secara rundingan terus. Hakikat bahawa syarikat-syarikat yang rekod kewangannya ini pun tidak dikemaskini diberi peluang untuk mendapatkan 3 kontrak perbekalan secara rundingan terus, menguatkan lagi dakwaan bahawa Muhammad Saleh Muhammad Ali mempunyai hubungan yang baik dengan kepimpinan SPR. Kerana mereka yang biasa dengan perkeliling perbendaraan, ada syarat-syarat tertentu untuk mendapat pengecualian bagi kontrak-kontrak rundingan terus, dan syarikat yang diberi rundingan terus itu pun perlu mematuhi syarat-syarat tertentu. Among the key criteria that are always used are the sound financial position, especially the cash flow, because when you do a direct nego, it's usually for immediate performance of work. Maknanya kalau kita rundingan terus ini kerana kita nak cepat. Bila nak cepat, maknanya modal itu kena kukuh, kerana pembekal itu kena beli menggunakan modal dia sendiri. Sebab itu bagi kontrak-kontrak rundingan terus, secara amalannya penilaian kedudukan kewangan yang kukuh adalah salah satu daripada penilaian yang penting. Sebab itu saya persoalkan kenapa syarikat yang rekod kewangannya pun tidak dikemaskini dan tidak difailkan, dan kalau ikut filing terakhir tahun 2009 menunjukkan dia tidak ada aktiviti kerana tidak ada perolehan. Kenapa syarikat ini yang dipilih melalui rundingan terus ini? Ada 2 step proses. Yes, you may go for a direct nego because of the necessity of the circumstance, but walaupun sudah mendapat kelulusan untuk membuat rundingan terus, syarikat yang dipilih itu mestilah syarikat yang kukuh kewangannya, prestasinya baik, dan selalunya hanya dia yang mempunyai peralatan ataupun barang-barang yang diperlukan.